berpegang mimbar dan mengatakan, "May ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Abu Bakar dia kata apa? Dia tegur Sayyidina Umar secara umum. Dia kata, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, dia itu tidak mati-mati dan ianya hidup sentiasa. Dia itu hidup dan tidak mati-mati. Bila Sayyidina Umar dengar, barulah dia tahu dia bersalah. Maka ketika itu menangis Sayyidina Umar Al-Khattab mengenangkan kewafatan Rasulullah SAW. Ketika mana Nabi SAW wafat, dan Bilal sejak daripada itu dia sudah tidak azan sudah. Sehinggalah zaman Sayyidina Hasan wal Husain yang terlalu meminta, sehingga Bilal mengatakan, kamu ini cucu Rasulullah. Orang lain minta semua dia tak buat, tapi cucu Rasulullah ketika itu minta Hasan dan Husain, maka Sayyidina Bilal pun pergi dan dia mula azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu seluruh Makkah semuanya keluar kerana mengingatkan Rasulullah hidup kembali, kerana dengar suara Bilal bin Rabah. Pergi tengok, dan Sayyidina Bilal tidak mampu menghabiskan azannya. Bila sampai saja asyhadu anna Muhammad, dia berhenti dan dia terus menangis tidak henti-henti. Tuan-tuan, dia tengok kasih sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka semua, akhir mereka, penghatam yang baik. Khitamuhu misk, penghatam yang baik. Dan 10 di antara mereka disebut sebagai ahli syurga, masuk bighairi hisab, tanpa hisab. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itu Nabi, walaupun begitu, Nabi SAW dalam ketika menghadapi mati, tuan-tuan, dia dalam keadaan hadapi mati pun Nabi rasa terlalu dan teramat sakit, tuan-tuan. Dan Nabi minta pada Allah, Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Bila dibahaskan sakaratil maut, bila sebut sakarat, dia kalau kita tengok dalam kamus, saya pun tak tahulah, dia ada dalam bahasa Inggeris, ada yang tulis animation suspended. Ada yang tulis fainting spell. Tuan-tuan rahmati Allah, ala kulli hal, makna dia bila dibahaskan oleh ulama dalam bahasa Arab, sakarat ini iaitu satu gambaran ketika nak mati. Orang yang nak mati, dia akan nampak macam-macam, tuan-tuan rahmati Allah. Akan diperlihatkan dia sesuatu yang macam-macam sebelum dia meninggal. Dan kebanyakan yang nampak iaitu syaitanlah yang melakukan perkara tersebut, yang mana syaitan berupa dan mengaku sebagai Tuhan. Dia pakai cantik-cantik, dia kata dia Tuhan. Dia menyerupai bapak kita, dia kata bapak kita. Dia menyerupai mak kita, dia kata mak kita. Kerana itu Imam Ghazali kata, paling ditakuti su'ul khatimah, mati tak baik, iaitu ketika sakaratul maut. Kadang-kadang orang itu dalam keadaan hidup lagi, tapi keadaan nazak, sedang menghadapi sakaratul maut. Bila syaitan mengatakan bahawa dia adalah Tuhan kita, maka orang itu bila mengaku saja, maka dia telah kufur di akhir kematian dia. Maka seorang pun tak tahu dia kufur, sedangkan dia hakikatnya sudah kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Ghazali kata cukup risau. Kerana itu kita ni nak kena belajar dan nak kenal Allah tu siapa. Supaya bila kita kenal Allah dan sifat-sifatnya, ketika kita nak mati, bila syaitan muncul dan mengatakan dia Tuhan, kita kata kau bukan Tuhan, kerana Tuhanku tidak bersifat seperti kau. Nampak? Tapi kalau tidak, maka kebanyakannya Imam Ghazali menyebut dalam kitab dia Minhajul Abidin, mati dalam keadaan sedemikian. Jadi kita ni Ramadan nak dekat ni, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur masuk Ramadan. Dan ramai dah ada yang mati sebelum sampai Ramadan, yang bau-bau ni pun ada. Kita ni pun tak tentu lagi berapa hari lagi, minggu depan. Kita tak pasti lagi. Minta Allah. Karena itu kita minta apa dia? Wa balighna Ramadan. Minta sampaikan kita pada Ramadan. Takut mati di tengah jalan, tak sampai kita pada Ramadan. Walaupun pada zahir pandangan manusia akal, Ramadan yang sampai pada dia. Tapi Nabi kata sampaikan kita pada Ramadan. Satunya sebab mudah-mudahan kita sempat, nyawa kita panjang. Satu lagi, motivasi daripada Nabi supaya kita ni yang bersungguh-sungguh menghadap Ramadan. Bukan Ramadan datang pada kita dan berlalu macam tu aja. Macam orang datang rumah kita, dia berhajat dengan kita, dia datang rumah kita. Kita yang dalam rumah yang tak berhajat dengan dia, biasanya tak suka dia datang. Kena pula datang waktu tengah hari.
Kena pula datang waktu makan. Kena pula datang time kita nak tidur. Bila dia datang, kita yang dalam rumah biasa tak berapa nak berapa sungguh, tapi yang datang tu bersungguh. Maka Ramadan ni biar kita yang datang pada dia, bukan Ramadan yang sampai pada kita. Karena itu Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Buat azam tuan-tuan, buat azam. Saya berazam juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di dalam Ramadan ni saya bajet dalam sebulan itu saya khatam pada kurangnya 30 juzuk, dan sekurang-kurangnya separuh daripada Al-Quran itu saya nak baca, dan dengan sama dalam masa yang sama membaca terjemahannya. Kita dah set waktu-waktu dia. Dan dalam bulan Ramadan baru ni saya ceramah, saya terikut. Saya rasa gembira dengan azam seorang ustaz yang forum dengan saya. Saya pun nak buat macam dia juga. Yang mana dalam bulan Ramadan saya sekurang-kurangnya ada dalam 5 atau ke 6 buku agama yang saya nak baca dan nak khatamkan dalam bulan Ramadan. Ini azam saya dalam masa saya keluar dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati. Kita buat macam tu tuan-tuan. Boleh buat jadual dalam bulan Ramadan. Aku masak time bila, aku nak baca buku bila. Ini peluang kita. Sebab takut Ramadan yang akan datang kita tidak berpeluang. Kita tak pasti. Jadi cuba atur. Mudah-mudahan kita diterima apa yang kita nak buat dalam Ramadan, insya-Allah. Supaya bila kita mati nanti dalam keadaan kita tenang, dan dalam keadaan sakit kita sakit yang tidak melampau, dan kita diterima, dan kita dimasukkan dalam diri kita nafsu mutmainnah, akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Kerana itu tuan-tuan, Nabi sendiri mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi pernah kata, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Ada gambaran-gambarannya ketika kita mati akan ada sakarat yang menyebabkan kalau kita berilmu dan beramal dan beriman pada Allah, kita selamat ketika itu. Kalau tidak, maka tidak. Cuba dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat azan, buat pengajian, nak belajar, baca kitab, tazkirah, bagus buat tazkirah. Saya baru di forum, ada soalan yang ditanya, Ustaz, memandangkan sekarang ini, apa pendapat Ustaz secara ilmiah, secara ilmu, sekiranya orang melakukan tazkirah di bulan Ramadan, sebahagian yang mengatakan mengganggu ibadah mereka, sebahagian yang katakan tidak mengganggu. Ustaz sendiri rasa macam mana? Ya. Saya pun bila kata, baik, kita ni nak jawab secara ilmiah. Dia nak kena faham maksud mengganggu. Dia mengganggu ni, sesuatu yang mengganggu menyebabkan yang diganggu itu hasilnya tidak sempurna. Itu gangguan. Okey? Contoh tuan-tuan tengah buang air besar. Oh, ketuk pintu tuan-tuan. Ganggu tuan-tuan atau gegarkan jamban. Tuan-tuan tak dapat keluar semua tuan-tuan. Dia akan terganggu dan tidak akan sempurna pengeluaran perkumuhan itu. Ini gangguan. Kita tengah nak baca buku, tiba-tiba orang datang ajak borak, mengganggu. Akhirnya tidak sempurna baca buku kita. Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya sedang menyapu, orang ajak pergi ke tempat lain, buang masa, contohnya mengganggu, akhirnya sapu sampah tidak sempurna. Ini sifat mengganggu maksudnya. Tapi bila kita buat tazkirah, ianya bukan mengganggu, tetapi menyempurnakan ibadah kita. Kerana apa? Di dalam setiap ibadah dan setiap perjalanan di muka bumi, 3 ilmu mesti kena ada seiring dengan ibadah itu, iaitu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu syariah. 3 ilmu ni nak kena ada. Memang sesuai sangat kalau dibuat dalam bulan Ramadan. Nampak tuan-tuan rahmat Allah? Walaupun kuantiti tidak banyak tarawihnya,